அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் ஏஎஸ்பி அருள் பிரகாஷ் பாலகிருஷ்ணன், மலேசியா கபடி சங்கத்தோட பொதுச் செயலாளர் மற்றும் அந்த ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். ஒரு கோல், இந்த 10 மாச ட்ரெயினிங்கும் உழைப்புக்கும் கிடைச்ச வெற்றி. Tahukah anda lebih 300 juta penduduk Asia menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertuturan? Halo, ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Malaysia sering banget bilang bahasa Melayu adalah jati diri bangsa. Dipromosikan kemana-mana. Di forum internasional, di acara resmi, bahkan sering disebut punya 300 juta penutur di dunia. Kedengarannya keren kan? Tapi sekarang kita lihat ke lapangan, khususnya di dunia olahraga. Banyak atlet Malaysia yang tampil di ajang internasional justru tidak mau atau tidak terbiasa menggunakan bahasa Melayu. Wawancara pakai bahasa lain, media sosial pakai bahasa lain, bahkan saat mewakili negara. Pertanyaannya sederhana. Kalau di negaranya sendiri saja bahasa Melayu tidak jadi bahasa utama atlet nasional, lalu promosi besar-besaran itu sebenarnya untuk siapa? Yang lebih menarik lagi, mari bicara prestasi. Di SEA Games dan ajang regional lain, prestasi Malaysia justru banyak didominasi oleh atlet dari kelompok minoritas, bukan oleh Melayu sebagai mayoritas penduduk. Ini bukan soal menyalahkan siapapun, ini soal realita yang kontras. Di satu sisi, bahasa Melayu diagungkan sebagai simbol persatuan. Di sisi lain, orang-orang yang benar-benar mengharumkan nama Malaysia justru sering tidak tumbuh dengan bahasa Melayu sebagai bahasa utama. Lebih 300 juta penduduk ASEAN menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertuturan. Bahasa Melayu adalah bahasa ke-7 jumlah penutur teramai di dunia. Baru-baru ini, Perdana Menteri menyatakan dalam setiap urusan rasmi kerajaan, kita perlu menggunakan bahasa Melayu. Banggalah kita dengan bahasa kebangsaan kita. Kita bertanggungjawab memperkasakan bahasa Melayu. Fakta di lapangan justru menunjukkan gambaran yang sangat berbeda. Ajang SEA Games yang tengah berlangsung menjadi cermin paling nyata untuk melihat praktik kebahasaan sebenarnya di Malaysia. Banyak atlet Malaysia tidak menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama komunikasi. Atlet keturunan Cina lebih nyaman menggunakan bahasa Mandarin, sementara atlet keturunan India memilih bahasa Tamil. Bahkan atlet dari etnis Melayu sendiri sering mencampur bahasa Melayu dengan bahasa Inggris. Fenomena ini jelas menimbulkan pertanyaan besar, di mana wujud nyata dominasi bahasa Melayu yang diklaim memiliki ratusan juta penutur itu. Banyaknya jumlah peraih medali di Malaysia dari kaum India dan Cina menjadi tanda tanya besar soal moral kebanggaan kaum Melayu di sana, yang bahkan sampai merendahkan negara lain demi terlihat lebih hebat. Tindakan merendahkan negara lain memang buruk, namun jika satu kaum terlalu bangga dengan hasil prestasi dari kaum lain dan mengklaim prestasi itu atas dasar nama negara, meskipun kaum itu disisihkan, menjadi pertanyaan, di mana moral Melayu Malaysia, mengakui jika berprestasi namun dibedakan di dalam negaranya sendiri hanya karena bukan Melayu. Hal menarik yang mencuri perhatian dalam pertandingan voli putri antara Indonesia versus Malaysia di SEA Games Thailand. Hal menarik yang mencuri perhatian dalam pertandingan voli putri antara Indonesia versus Malaysia di SEA Games Thailand bukan hanya soal jalannya laga, tetapi tentang komposisi pemain timnas voli putri Malaysia, begitu juga di cabang olahraga lain. Skuad Malaysia terlihat dipenuhi oleh pemain keturunan Tionghoa, sebuah pemandangan yang langsung memicu berbagai reaksi dari penonton dan pecinta voli. Komposisi atlet yang didominasi oleh etnis Tionghoa dan India pun memicu diskusi luas di kalangan warganet. Hampir 95% kontingen atlet Malaysia di SEA Games dari Cina dan India. Kemana atlet Melayu Malaysia? Perbincangan ini tidak hanya berfokus pada pertandingan, tetapi juga menyentuh isu representasi dan identitas dalam olahraga nasional. Sebagian warganet mempertanyakan minimnya kehadiran atlet Melayu dalam skuad tersebut. Mereka menilai bahwa tim nasional seharusnya mencerminkan keberagaman etnis negara, terutama kelompok mayoritas. Sementara itu, komentar lain justru menyoroti kontras yang terasa tajam antara besarnya kontribusi atlet non-Melayu di arena internasional dengan kebijakan negara yang selama ini memberikan berbagai hak dan keistimewaan kepada kaum Melayu. Sepertinya adanya hak istimewa yang didapatkan kaum Melayu sehingga kaum Melayu Malaysia sudah malas bersaing di dunia olahraga lagi. Tapi kok ngakunya IQ tinggi?
அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் ஏஎஸ்பி அருள் பிரகாஷ் பாலகிருஷ்ணன், மலேசியா கபடி சங்கத்தோட பொதுச் செயலாளர் மற்றும் அந்த சிகேமோட நிர்வாகி. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு 6 டேஸாக நடந்த டோர்னமெண்ட்டில் மொத்தம் 2 கேட்டகரி தான், அதாவது ஸ்டென்லெஸ் கபடி, சூப்பர் 5 அது 2லையும் நம்ம வந்து ஆடி முடிச்சிட்டோம். அதுக்கு வந்து நம்ம முயற்சி பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து வெண்கல கிடச்சிச்சு. ஏன்னா நம்மளோட இன்னும் சிறந்த டீமான இந்தோனேஷியாவும் தைலனும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி அடிச்சிட்டாங்க. இன்னொரு கேட்டகரி இன்றைக்கும் நாளைக்கும் நடக்க போகுது, அதாவது அது பேர் 3 ஸ்டார் சொல்லுவாங்க. அதில் வந்து பாய்ஸ் வந்து ஃபைனலுக்கு போயிட்டோம். இன்னும் கேர்ள்ஸ்க்கு நாளைக்கு ஒரு கேம்ஸ் இருக்குது. ஹோப்ஃபுல்லி கேர்ள்ஸும் போயிடுவாங்க. அங்கே எங்களுக்கு ஒரு தங்கம் கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது. கண்டிப்பாக அதுக்கான போராட்டத்தை நம்ம முயற்சி பண்ணியிருக்கோம். பிள்ளைங்களையும் நம்ம ஊக்கப்படுத்திட்டு இருக்கோம். கண்டிப்பாக மலேசியாவுக்கு திரும்புகிறப்போ ஒரு தங்கத்தாடு திரும்பணுன்றது தான் எங்கள் இலக்கு. அதுதான் நாங்கள் செட் பண்ணதும் அதான். கண்டிப்பாக மலேசியாவுக்காக ஒரு தங்கத்தை ஈட்டி கொடுப்பாங்கன்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது. நன்றி, வணக்கம். Malaysia tak pernah menang walau 1 pingat emas pun dalam sukan Olimpik. Sebaliknya Indonesia dah 10 kali, Thailand dah 11 kali, Singapura dapat sekali, Filipina 3 kali, Vietnam pun sekali. Apa cerita ni? Adakah kita nak terus bersorak gembira dengan pingat perak dan gangsa tu? Cuba kaji. Tengok negara-negara jiran kita. Setiap tamasya Olimpik mesti mereka akan tambah paling tidak 1 pingat emas. Yang penting ada emas. Lepas tu cuba tengok jenis sukan yang negara jiran kita dapat. Adakah hanya sukan badminton atau sukan tipikal yang kita kuasai? Tak. Tengok Indonesia. Tiba-tiba je menang pingat emas memanjat. Ada sesiapa pernah terfikir tak pasal sukan tu? Tak kan? Yang kita pula sepanjang masa target badminton. Lepas tu terjun, lepas tu basikal. Sukan lain tak nak perkasakan ke? Tak nak labur lagi? Banyak dalam sukan yang pelik-pelik ke? Tak cukup dana ke? Tak pernah jumpa jurulatih yang bagus? Pemain yang dilatih pun memang tak boleh nak berubah ke? Apa yang pasti, kita tak perlulah nak gembira sangat dengan pingat gangsa dan perak tu. Korang rasa sukan apa yang patut kita berikan tumpuan lepas ni? Tuliskan dalam ruangan komen dan jangan lupa follow sekali. Jika Jadi muncul pertanyaan yang agak pedas. Apakah bahasa Melayu banner-banner diposisikan sebagai bahasa hidup dan kompetitif? Atau hanya jadi slogan politik dan simbol seremoni? Karena kalau benar ada ratusan juta penutur Melayu, kenapa di level elit olahraga, sains, teknologi bahasanya justru tersisih? Fakta di lapangan kadang lebih jujur daripada pidato. Dan mungkin sudah waktunya Malaysia bercermin. Jika kalian menyukai video tentang kebahasaan, budaya, tradisi, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video yang bagus lainnya. Terima kasih sudah berkunjung di Rizka Yuni. Sampai jumpa di video selanjutnya.